Gold Asset Enhancement. Ini adalah peluang untuk kita menggandakan harta kita dengan potensi 10 kali ganda lebih cepat. Objektif kelas ini ada part 1 dan part 2. Okay, part 1 adalah berkenaan pengenalan JAE dan konsep. Kita akan dapat mengenali jenis-jenis JAE, bagaimana kita mengaplikasikan JAE dalam pengurusan keuangan kita, dan kita kena kenal risiko JAE itu sendiri. Okay, dalam part 2 kita akan belajar cara beli JAE, dan cara lihat senarai pembelian JAE. Kita belajar cara lihat keuntungan JAE dan cara-cara buat termination JAE. Apa itu ciri-ciri Gold Asset Enhanced? Selari dengan nama dia, fungsi dia adalah untuk menggandakan simpanan emas anda. Iaitu kita boleh menggandakan 5 kali atau sehingga 10 kali ganda. Itu adalah pilihan kita. Tidak ada risiko margin call ataupun top up ataupun forced selling sekiranya harga pasaran emas ataupun harga semasa emas jatuh di bawah paras harga belian asal. Keuntungan emas di dalam JAE adalah 100% di atas kenaikan harga emas semasa. Dan ahli kita ni berkuasa penuh untuk terminate anytime. Bila-bila masa sekiranya kita rasa nak terminate. Yang seterusnya adalah konsep JAE 10. Konsep JAE 10 adalah umpamanya beli 1 gram dan 9 gram lagi adalah pembiayaan dibiayai oleh Quantum Metal menghasilkan pegangan sebanyak 10 gram. Konsep yang kedua adalah beli 1 unit dan 9 unit lagi adalah pembiayaan oleh Quantum Metal. Secara automatiknya kita akan dapat 10 unit pegangan unit emas. Dan yang ketiga adalah sekiranya ada modal RM1,000, Quantum Metal akan biaya RM9,000 lagi dan membuatkan kita ada modal sebanyak RM10,000. Bagaimana konsep JAE 5 kali? Konsep JAE 5 kali hampir sama, cuma bezanya adalah pembiayaan itu adalah hanya 4 kali ganda. Kita beli 1 gram, kita dapat pembiayaan 4 gram. Jadi kita ada 5 gram. Kita beli 1 unit, pembiayaan adalah kita akan ada 5 unit. Dan sekiranya ada modal 100, Quantum Metal akan membiayai 400 lagi dan membuatkan kita ada RM500 modal. Dan pembiayaan ini bukanlah free, kita dikenakan iuran pengurusan sebanyak 3.5% setahun. 3.5% setahun, bukan sebulan. Alright, so maksudnya setahun untuk 365 hari dan kiraan iuran pengurusan ini adalah berdasarkan kiraan harian. Sekarang kita kenali jenis-jenis JAE. Di dalam Quantum Metal, kita ada 2 jenis JAE iaitu JAE 5 kali dan JAE 10 kali. Apa itu JAE 5 kali? Bezanya adalah dari segi harga. Satu unit JAE adalah $25, lebih kurang RM100, tapi disebabkan USD sedang mengukuh sekarang ini, kita convert dalam RM110 plus and minus. Dan pembiayaan yang kita dapat adalah 4 kali modal kita. Markup ataupun spread daripada harga emas LME adalah 4% sahaja. Harga dia, management fee dikenakan 35% setahun dalam kiraan harian, dan management fee ini akan ditolak semasa termination. Maksudnya kita tak perlu bayar lagi management fee, kita hanya bayar harga per unit sahaja semasa pembelian. Untuk JAE 10 kali, 1 unit berharga $250. Sekiranya kita convert kepada RM, dia lebih kurang 1,100 plus minus. Dan pembiayaan ada 9 kali modal. Markup daripada harga LME ataupun spread adalah hanya 3% sahaja. Management fee yang dikenakan sama, 3.5% untuk 365 hari dalam setahun dan dalam kiraan harian. Untuk JAE 10, management fee untuk setahun dibayar upfront, dibayar in advance semasa belian, tetapi akan di-refund, dipulangkan sekiranya kita membuat termination kurang daripada 365 hari. Contohnya, sekiranya kita terminate dalam masa 65 hari, baki management fee untuk 300 hari lagi akan dipulangkan. So macam mana kita nak tengok price JAE dalam web? Straight away pergi ke website Quantum Metal. Kita ada paparkan semua harga untuk semua solusi.
Okey, yang di sebelah kiri sekali adalah GA 5 kali dan harga dia adalah RM254.59 semasa screenshot ini diambil, iaitu 4% di atas harga LME ini, RM244.80. Okey, dan dia nyatakan satu unit adalah $25 dan dalam ringgit adalah RM112.13. Dan management fee untuk setahun adalah RM15.70 iaitu dibayar semasa termination. Okey, untuk GAE 10 di tengah-tengah ini harga jual dia adalah lebih murah daripada GAE 5 kali, iaitu RM252.14, di mana ia adalah 3% di atas QM beli, QM buy ataupun harga LME ataupun harga mentah emas RM244.80 dan harga seunit adalah $250. Di dalam RM di convert mengikut rate semasa adalah RM1,121.25. So manakala management fee dia sebanyak RM353.19 dikenakan ataupun kita kena bayar sebagai bayaran pendahuluan untuk tahun pertama. Okay, sebelah kanan sekali adalah pertukaran logam London iaitu LME, London Metal Exchange dalam dolar. Okey, harga dia emas semasa adalah $54.58 per gram dan kadar tukaran USD kepada RM adalah 4.485. Tarikh kemas kini screenshot ini diambil adalah pada 2/9. So secara keseluruhannya kita nak buat pembandingan satu unit GE 5 dan GE 10. Perbezaan ada 6 perbezaan iaitu daripada segi harga. Okey, GE 5 $25 ataupun RM110 plus minus. GE 10 adalah $250 ataupun sebanyak RM1,112 plus and minus. Manakala spread markup di atas harga mentah emas adalah 4% untuk GE 5 dan 3% untuk GAE 10. Okey, dan dari segi pembiayaan selari dengan nama dia, GE 5 times pembiayaan dia adalah sebanyak $100, iaitu 4 kali daripada harga yang kita bayar. $25 kali 4 adalah $100. Manakala untuk GE 10 adalah $2,250, iaitu 9 times from $250. Okey, dan management fee yang dikenakan di atas pembiayaan tadi adalah 3.5%. Untuk GE 5, management fee dibayar semasa termination. Manakala untuk GAE 10, management fee untuk tahun pertama dibayar semasa pembelian. Maknanya bayar in advance. Okay, sekali dengan bayaran harga per unit. Okay, dan management fee sehari beza dia adalah untuk GE 5 untuk $100 tu sehari cuma $0.009. Untuk GE 10 sehari untuk pembayaran management fee untuk pembiayaan $2,250 adalah sebanyak 22 sen dolar sehari. Okay. So berapa banyak pembiayaan? GE 5 pembiayaan dia 4 unit, GE 10 pembiayaan dia 9 unit. Ini konsep asas di dalam bentuk USD. Okey, so kita andaikan harga emas pada masa ini 1 gram bersamaan dengan $60. Okay, so modal berbayar kita yang dibayar oleh customer kita lah, okay, adalah $250. So bila $250 dibahagikan dengan $60 per gram, kita dapat dalam anggaran 4.17 gram untuk satu unit. Jadi di dalam konsep GAE 10, okay, Quantum Metal akan menyediakan pembiayaan sebanyak 9 kali lagi. 9 kali pada modal. Maknanya $250 dah kali 9 adalah $2,250. So dalam anggaran 37.5 gram. So jika tambah semua ni membuatkan jumlah pegangan kita adalah $2,500 dan gram kita pun akan jadi 10 kali ganda lah, iaitu 41.67 gram. Jadi apa potensi kenaikan harga emas? Okay, sekiranya harga emas naik 1% sahaja daripada $60 iaitu jadi 60.60 dolar, kita berpotensi untuk untung sebanyak 10%. Iaitu $25 daripada jumlah modal berbayar kita $250. Okey.
Jadi apa jadi kalau harga emas naik 3% menjadi $61.8? Kita akan berpotensi mendapatkan keuntungan sebanyak 30%, iaitu $75 daripada modal berbayar kita $250. So begitu jugalah kalau harga emas naik 10% menjadi $66. Potensi keuntungan kasar adalah 100%, iaitu kita dapat sama $250 di atas modal berbayar kita. Okey, maknanya masa exit bila harga emas 10%, okey, potensi exit kasar iaitu 500 lah. 500 bagi 2. 250 adalah keuntungan di atas kenaikan harga emas, 250 lagi adalah modal asal kita. So bagaimana pula kalau dalam bentuk RM kan? Macam dolar kita susah nak fikir, nak bayangkan. So bayangkan harga emas, andai saja harga emas 1 gram sama dengan RM250. So modal berbayar kita, andaikan $250 adalah bersamaan RM1,000, kita akan dapat dalam anggaran 4 gram. Jadi dengan pembiayaan yang Quantum Metal sediakan 9,000, 9 kali lagi daripada modal berbayar, iaitu 9,000 bahagi dengan 250, kita dapat lagi 36 gram. So total pegangan kita di dalam satu unit JE10 menjadi 40 gram, iaitu bersamaan 10,000 modal kita lah. Jadi kita dapat 40 gram lah. 10,000 bahagi 250 dapat 40 gram. Jadi jika harga emas naik 1% sahaja daripada RM250 menjadi RM252.50. So kita berpotensi dapat keuntungan 10%, iaitu RM100 daripada RM1,000 yang kita keluarkan awal tadi. Okay, ini kita exclude management fee, kita abaikan management fee untuk sementara waktu untuk tujuan pembelajaran. So jika harga emas naik 3% kepada menjadi RM257.50, kita punya potensi adalah 30%, iaitu kita dapat RM300 daripada RM1,000 modal yang dibayar. Jadi bila harga emas naik 10%, iaitu daripada 250 menjadi 275, kita berpotensi untung sebanyak 100%. 100% lah. So kita akan dapat another 1,000 daripada harga yang kita bayar, keluarkan. 9,000 adalah pembiayaan. Okay. Now kita dah tahu konsep asas dia dan kita apa strategi untuk GAE ini. Okey, ingat keuntungan dan kerugian GAE adalah berdasarkan kenaikan dan penurunan harga emas dunia. Okey, so strateginya yang utama adalah kita buy low dan resell high. Okey, bila ada signal di dalam group support kepada yang sudah berdaftar, okey, dan sudah membuat pembelian GSA serendah RM10, okey, kita akan bagi signal sekarang adalah, contohnya lah, sekarang adalah zone buying, zone buy. So zone buy adalah di bawah. Okey, harga emas berada di bawah carta. Okey, sekiranya harga emas di bawah carta dapat signal, kita boleh buat pembelian. Okey, setelah buat pembelian buat apa? Kita boleh hold. Hold dan tunggu dengan sabar, apply our holding power. Holding power itu adalah kebolehan kita untuk menunggu dan hold unit itu sehingga harga emas naik daripada harga belian. Sekiranya dapat signal, katakan harga emas dah naik di atas paras harga belian sekian peratus, kita boleh buat pembelian berdasarkan kita punya personal benchmark. Personal benchmark maksudnya tak semua orang beli pada harga ni kan. Okay, ada yang boleh beli, ada yang tak boleh beli. So yang tak beli, bila ada signal sell, dia tak dapat sell anything. Okay, bila ada signal buy tapi dia buy, dia boleh apply signal untuk sell kat sini, dekat atas. So lepas sell buat apa? Lepas sell simpan modal. Okay, tunggu lagi sehingga harga emas turun kembali. Ini adalah sifat apa-apa benda di dalam dunia lah. Apa yang naik akan turun, apa yang turun akan naik. Sebab emas ni, harga emas dipacu oleh demand and supply. Bila ada demand yang banyak, harga emas akan naik. Ramai orang beli, harga emas akan naik. So bila harga emas turun, bila orang jual. Ada banyak faktor lagi yang memacu kenaikan harga emas dan penurunan harga emas. Dan salah satunya yang Hani sebut tadilah. Okay, ada banyak lagi faktor. Okay, salah satunya yang paling recent, yang paling terkini adalah faktor apa? Faktor perang antara Rusia dan Ukraine. Harga emas naik mendadak dalam masa 1 hari 1 malam. Ada yang dah boleh buat keuntungan lebih daripada 100%.
disebabkan ada pembiayaan dan gandaan. Okey. Itu strategi dia. Okay, buy low, sell high. Okey, tak semestinya kita kena tunggu harga emas paling rendah. Okey, seperti kita nampak yang tengah-tengah ni, harga emas turun sikit je, kita dah boleh beli. Naik sikit, kita dah boleh jual. Ingat tak, kita naik 1% saja pun kita dah boleh untung 10%. So, apatah lagi kalau naik 3% saja. Tak perlu tunggu harga emas naik 10%. Tapi kita tak tahu bila harga emas akan naik, bila harga emas akan turun. Dan apa risikonya? Kita dah beli, kita dah faham, kita kena tahu dan kena faham juga risiko dia. So, apabila sudah ada profit, so silalah buat termination. Okey, bergantung kepada target masing-masing. Jika anda sudah berpuas hati dengan profit 10%, anda boleh terminate. Tapi kalau anda punya target is 50%, tunggu sampai harga emas naik 5% lah. Okey, tapi once dah ada profit, dah hit target, buat termination. Jangan tunggu lagi. Secure profit anda. Okey, so minimum keuntungan yang dicadangkan adalah 10%, iaitu bila harga naik 1% setelah diambil kira spread yang dikenakan ke atas kita 3% dan juga management fee sebanyak 3.5%. Okey, dan kita tengok dekat graf, ilustrasi graf, naik 1% untung 10%, naik 5% untung potensi untung 50% dan seterusnya. Naik 10%, potensi untung 100%. Tapi apabila harga emas turun di bawah paras belian kita, garisan ni, okay, bayangkan harga emas turun 11%, bacaan net cash out sudah menjadi negatif. So itulah risikonya kalau emas naik 1%, kita berpotensi untung 10 kali ganda. Begitu juga bila harga emas turun, kita berpotensi loss 10 kali ganda juga. Dan begitu juga kalau harga emas naik 10%, kita berpotensi untung 100%. Kalau harga emas turun 10% ataupun di bawah paras 10%, 11% contohnya, kita pun berpotensi loss berganda-ganda. Jadi apa nak buat? Okey, yang pertama adalah holding power, iaitu hold sahaja unit yang belum untung. Okey, gram yang kita dah purchase, gram yang kita dah hold tersebut tak akan berkurang. Yang berkurang hanyalah nilai dia sahaja, turun dan naik. Okay, yang kedua adalah buying time. Buying time maksudnya tunggu harga emas naik semula daripada paras belian kita. Okay, harga emas dalam sejarah dan fakta dan statistik, harga emas selalunya akan berada pada trend menaik. Dalam masa singkat dia ada fluctuated, dia bernaik turun langsung, tapi trend dia adalah menaik. Buktinya, kita takkan dapat harga yang sama 10 tahun dahulu kan? 20 tahun dahulu, harga emas cuma RM39. Kita takkan dapat dah harga tu. Okey? Dan apabila dah jadi untung, seminggu, sebulan, setahun, tiada siapa yang akan tahu. So, apply buying time ni. Kita buat benda lain. Ataupun kita boleh buat staging. So, kita mengurangkan kos sudah belian kita. Part 2.